Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk 1 usul fiqh tingkatan 5 iaitu al-adillah al-mukhtalif fiha. Okey, kita akan tengok dulu ta'rif al-adillah al-mukhtalif fiha. Al-adillah allati lam yattafiqu al-ulama ala hujjiyatiha. Jadi maksudnya adalah dalil-dalil yang tidak disepakati ulama dalam mengiktirafnya sebagai sumber hukum berdasarkan autoritinya. Okey, yang kita tahu sumber hukum Al-Quran dan As-Sunnah kan. Jadi yang ni adalah dalil-dalil yang tidak disepakati ulama sepenuhnya. Ada ulama yang iktirafnya sebagai sumber hukum, ada yang tidak. Okey, kita akan tengok. Dia ni terbahagi kepada Al-Adillah al-Mukhtalif fiha terbahagi kepada 8 bahagian. Yang pertama al-istihsan, yang kedua al-masalih mursalah, yang ketiga al-uruf wal-'adah, yang keempat syara' man qablana, yang kelima qaulus sahabi, yang keenam sadduz zara'i', yang ketujuh amal ahlul Madinah, yang ke-8 al-istishab. Jadi hari ini kita akan belajar satu tajuk iaitu al-istihsan. Kita tengok al-istihsan. Okey, dalam tajuk ini ada 4 bahagian iaitu yang kamu perlu tahu. Yang pertama ta'rif, yang kedua misal ataupun contoh, yang ketiga al-hujjiyah. Al-hujjiyah ni siapakah yang bersepakat bahawa al-istihsan ini dijadikan sebagai sumber hukum. Okey, dalil yang keempat. Okey, dalil terbagi pada 2 daripada Al-Quran dan juga sunnah. Okey, kita tengok dulu ta'rif. Ta'rif al-istihsan terbahagi kepada 2 juga iaitu yang pertama al-udul an qiyas jali ila qiyas khafi. Okey, maksudnya apa? Berpindah daripada qiyas jali iaitu qiyas nyata kepada qiyas khafi. Jadi hukum contoh dia adalah sucinya sisa minuman burung pemangsa. Taharah su'ru siba'it tayr. Taharah su'ri siba'it tayr. Okey, sucinya sisa minuman burung pemangsa. Lagi Ustazah akan terangkan dengan lebih lanjut pada slide yang berikutnya. Okey, yang takrif yang kedua istisna mas'alatin juz'iyatin min aslin kulli. Okey, maksudnya mengecualikan masalah cabang daripada hukum asal. Mengecualikan masalah cabang, masalah yang kecil daripada hukum yang asal. Okey, apa contohnya? Jawaz aqdul istisna. Jawaz aqdul istisna, jawaz aqdul istisna maksudnya keharusan akad jual beli secara tempahan. Okey, jual beli secara tempahan tu harus. Tu contoh al-istihsan. Okey, al-hujjah, siapakah yang berhujah dengan al-hujjah al-istihsan? Zahaba jumhur al-ulama wa inkaruhu al-imam asy-Syafi'i. Okey, jumhur ulama sepakat menyatakan al-istihsan ni boleh beramal dengannya kecuali Imam Asy-Syafi'i, mazhab kita lah. Okey, seterusnya dalil daripada Al-Quran. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Maksudnya apa? Dan turutlah Al-Quran sebaik-baik panduan hidup yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Dalil macam mana ulama ini bersepakat bahawa al-istihsan boleh dijadikan sumber hukum. Okey, yang kedua sunnah nabawiyah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, katanya apa? Ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa 'indallahu hasanun. Apa yang dilihat oleh orang Islam ini baik, maka di sisi Allah pun ianya baik. Akhrajahu al-Hakim. Okey, itu 4 perkara yang kamu perlu tahu dalam al-istihsan. Yang pertama ta'rif, yang kedua misal, yang ketiga al-hujjiyah, yang keempat dalil. Okey, kita akan tengok contoh dengan lebih lanjut. Okey, contoh yang pertama tadi taharah su'ru siba'it tayr. Okey, dia mengambil langkah ta'rif yang pertama iaitu al-udul an qiyas jali ila qiyas khafi. Dia mengambil maksudnya dia menggunakan dia memindahkan qiyas nyata kepada qiyas yang tidak nyata. Okey, kita belajar qiyas sebelum ni ada 4 rukun qiyas iaitu al-aslu
al-far'u hukmul asli dengan illah. Jadi su'ru siba'ita ni dia termasuk dalam perkara furu', perkara baru, perkara far'u, perkara yang baru. Sisa minuman burung pemangsa itu perkara baru. Okey, perkara asal iaitu kias jali ni kias nyata, kias khafi kias yang tidak nyata nah. Perkara asal dia mengambil daripada su'ru al-bahaim, sisa minuman binatang buas, sisa minuman binatang buas. Okey, yang ni nyatalah. Jadi sebab apa nyata? Sebab burung pemangsa adalah salah satu daripada binatang buas, jenis binatang buas. Jadi kalau kias khafi pula, kias yang tidak nyata, dia mengambil kira sisa minuman manusia. Dia mengambil sisa minuman manusia sebagai kias yang tidak nyata. Jadi hukum asal kias jali iaitu sisa minuman pemangsa ni hukumnya najis. Sisa minuman burung pemangsa, haiwan pemangsa adalah najis hukumnya. Jadi kalau sisa minuman manusia hukumnya taharah. Jadi berdasarkan kepada ta'rif al-istihsan tadi, ianya mengambil kira kias yang tidak nyata. Jadi sucilah sisa minuman burung pemangsa tu. Sebab apa suci? Tengok al-illah ada sebab apa. Kalau kias jali, sisa minuman binatang buas ataupun burung pemangsa ni, al-ikhtilat li'ab najasun bil ma', bercampurnya air liur najis dengan air. Jadi dia mengabaikan kias jali, dia ambil kias khafi, kias yang tidak nyata. Jadi adamu ikhtilat, dia mengambil hukum asal sisa minuman manusia itu harus adamu ikhtilat. Kerana apa? Adamu ikhtilat li'ab najasin bil ma'. Faham nah? Jadi hukum kat sini disebabkan dia mengambil kira hukum kias yang tidak nyata, maka suci taharah su'ru siba'ita, sucinya sisa minuman burung pemangsa. Okey, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, jawaz aqdil istisna. Jawaz aqdil istisna, harus akad jual beli secara tempahan. Jadi dia menggunakan kaedah takrif yang kedua, iaitu mengecualikan masalah cabang daripada hukum asal. Masalah cabang ni kamu kena faham kata masalah yang kecil. Okey, masalah yang baru timbul. Okey. Kita tengok masalah juz'iyah. Masalah cabang. Kita panggil sebagai masalah juz'iyah. Bai'ul istisna, bai'ul ma'dum. Bai'un ma'dum. Maksudnya kat sini, jual beli secara tempahan ialah jual beli barang yang tiada. Kita tempah, kita tak ada lagi benda tu, barang kita tak nampak lagi. Tu maksudnya jual beli barang yang tiada. Okey, al-aslu kulli, hukum asal. Hukum asal menjual beli barang yang tiada adalah ghairu masyru', tidak dibenarkan oleh syarak. Jadi natijah dia jual beli secara tempahan adalah tidak dibenarkan oleh syarak. Bai'ul istisna ghairu masyru'. Jadi menggunakan kaedah al-istihsan, mengecualikan hukum asal. Jadi jual beli al-istisna, jual beli secara tempahan masyru'. Itu contoh yang kedua. Jadi siapakah yang berhujah dengan al-istihsan ni? Jumhur ulama bersepakat bahawa al-istihsan boleh dijadikan sebagai sumber hukum kecuali Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kita tak mengambil kira al-istihsan sebagai sumber hukum. Okey, itu saja yang kita akan pelajari hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.